الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai tanah dah. Surat nombor 2. Tanah dah. Bahasa sifat hayat. Tengok muka surat 22. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat hayat dan setengah daripada sifat ma'ani itu hayat, yakni penghidup. Sampai situ. Al-musannif rahimakumullah. Bahasan sifat hayat, satu lagi sifat yang wajib atas kita i'tiqadkan bahawa sifat itu ada pada zat Allah Ta'ala. Dan syarak juga mewajib atas kita belajar akan secara tafsili satu-satu sifat ni. Dan wajib pada akal kita i'tiqad kata sifat hayat itu ada pada zat Allah. Qala musannif rahimahullah. Bahasan sifat hayat masuk satu lagi sifat ma'ani. Ingat klik nak tanpa sifat ma'ani. Sifat yang bahasa ada. Sifat yang wajib pada Allah tak terbilang. Dan wajib atas kita mengetahui 20. Banyak sifat wajib Allah Ta'ala ni. Tapi yang diwajib atas kita mengetahui iaitu 20 sifat. Dalam 20 sifat tu dia pecah pula. Ada sifat yang bahasa amrun iktibari, ada sifat yang bahasa hal, ada sifat yang bahasa wujudi. Mana tanpa sifat yang bahasa wujudi, sifat yang bahasa ada. Ada sifat yang bahasa kira-kira akal. Tengok. Dan setengah daripada sifat ma'ani itu, sebab apa buat sifat itu supaya mudah faham. Esok dia mau tanya mengaji taman ada sifat ma'ani, mengaji taman ada mengaji sifat maknawiyah. Tu ya, kita ulama susung boleh mudah kita nak faham. Tengok. Yakni sifat hayat tu penghidup. Dia buah pe situ. Sebab apa buah pe? Sebab nak wayang kata bahasa sifat. Dia buah pe situ. Pe itu sifat. Kalau ber itu iaitu ta'alluq dia. Ta'alluq ni benda perkara yang bukan bahasa wujudi. Maka dia kata dia ada sifat, dia ada ta'alluq, dia ada muta'allaq. Jadi kita nak royak mana ni? Nak royak iaitu sifat. Maka ulama buh pe situ. Macam pe kata tu lah. Kita baca lah ni. Pe kata lain, berkata lain, perkataan tu lain. Bukan ada masalah apa, nak mudah faham. Ulama halih bahasa. Jangan lu petikai alim ulama dulu lah. Nak mudah faham kita. Pe itu nak royak kata sifat. Berkata itu bukan benda wujudi. Dia perkara amrun kira-kira akal, faham saja. Ya kita kira benda yang wujudi. Tengok. Yakni penghidup
satu sifat yang wajib ada di Allah Ta'ala, iaitu sifat penghidup. Iaitu nama bagi satu perkara penghidup tu, hayat tu, yang ada ia sifat tu pada zatnya Ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala. Ingat klik menatang apa sifat maqama bi ghairi, barang yang duduk di benda lain dipanggil sifat. Nah, tu maka sifat nah. Maka fasal bersifat ia. Apa pasal? Oleh kerana. Cakap bahasa Malaysia kita dipanggil oleh kerana. Ni kitab dia, kitab tani ni. Nah, dia cakap pasal ni masa kampung. Maka fasal ni bukan cerayang sini. Pasal itu oleh kerana bersifat ia dengan ini sifat hidup ia zat Allah Ta'ala. Tapi jangan duk kata pula sifat hayat ini menghidupkan zat. Tak boleh kata gitu. Kalau kita kata sifat itu hayat itu menghidupkan zat, jadi sifat macam kita ni. Sebab apa tubuh kita hidup? Tubuh kita hidup oleh kerana nyawa ada. Tapi bila terbit nyawa, matilah tubuh kita. Dia beza dengan sifat hidup Allah. Sifat hidup Allah perkara koding, zat Allah perkara koding. Jadi kalau katanya Tuhan hidup dengan apa? Kita boleh jawab setakat tu sudah. Allah hidup dengan sifat penghidup. Nak pegang kata gitu saja. Lebih pada tu jangan. Jangan nak kata pula zat Allah hidup pasal ada sifat hidup. Duk situ, hiduplah dia. Kalau tak ada, jadi dua benda. Dia tak macam kita kan. Kita dihidupkan sebab masuk roh, nyawa. Terbit nyawa mampu tekankan. Sifat Allah Ta'ala dengan zat Allah Ta'ala dua-dua perkara koding. Setakat tu sudah. Pegang kata Tuhan itu ada sifat penghidup sudah. Tak sudah terpenggi lagi. Jadilah tu faham kata Tuhan ada sifat penghidup sudah. Sagi kalau tercabut kan mati mati dah. Dia bukan macam kita nah. Bukan macam kita. Tengok. Sifat hidup ni dia tidak ada ta'alluq, dia panggil. Wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dan ia tidak bertakluk dengan sesuatu pun. Apa maksud takluk? Tidak ada tugas. Sifat hidup Allah bukan tugas menghidupkan zat. Tu dia tidak ada takluk. Macam sifat kudrat dia ada takluk, ada kerja dia. Mengada akan mungkin atau meniadakan mungkin. Dia duduk di zat Allah dan dia ada tugas. Sifat hayat tak ada takluk. Tengok mana? Maka ini sifat tidak bertakluk ia. Dalam 7 sifat tadi, dia yang tiada ada takluk. Kudrat ada takluk, iradat ada takluk, ilmu ada takluk, sama' ada takluk, basar ada takluk, kalam ada takluk, hayat ada. Tengok jangan faham kata gitulah. Jangan faham penghidup Allah bukan dengan nyawa. Gitu. Bukan macam kita baharu. Tengok. Hanya apa? Seolah-olah mensahkan zatnya Ta'ala bagi bahawa bersifat dia. Nabi sah kata Allah bersifat hayat kan. Sangat tu sudah. Bukan macam Allah hidup macam kita ni. Kita hidup dengan nyawa. Tengoklah. Pokok kurma hak Nabi Muhammad. Ada badui seka jumpa Rasulullah. Dia kata, adakah kamu Rasul? Nabi kata ya. Nabi kata dia nak bukti. Nabi kata muhai badui, pergi ke pokok kurma tu, royak kata Muhammad panggil. Dia pun pergi panggil pokok kurma tu hidup. Hidup dengan apa tu? Hidup dengan mukjizat. Ada benda hidup dengan mukjizat, ada benda hidup dengan roh macam kita nyawa ni.
Allah hidup dengan sifat penghidup yang qadim lagi azali. Gitu. Jadi nak faham Allah hidup macam kita bernyawa tak? Allah hidup dengan sifat penghidup. Cuma sifat penghidup tu nak mensahkan bahawa bersifat ia dengan penghidup setakat tu sudahlah. Etikad kita pegang kata Tuhan itu hidup selesai lah. Jangan nak pegang lain lah. Tengok qala musannif rahimahullah. Lama tak mengajar 3 bulan start ni. Nak start enjin pun malah bercakap. Saya seorang mesej masuk kena mari juga. Ikut betul cuti lagi bulan 8. Ni. Kena mari juga. Tengok qala musannif rahimahullah. Nah. Habis tengok. Hanya seolah-olah mensahkan zatnya, Nabi sah zat tu, zat Tuhan tu. Apa dia? Bagi bahawa bersifat ia dengan sifat ma'ani yang lain-lain juga. Bila ada Tuhan, ada penghidup, maka otomatik adalah ada kudrat, ada iradah, ada ilmu, ada hayat. Itulah tajuk dia. Bukan dia ada ta'aluk sifat hayat ni. Macam kita ni, macam contoh kita pula. Kita ni kalau tak hidup, tak sembang dalam bab sama' sifat dengar, tak sembang dalam bab kata, tak sembang dalam bab cakap, tak sembang dalam bab kudrat. Sebab apa? Sebab tajuk hidup tak ada. Maka hidup Allah Ta'ala itu, maka nak ayat mensahkan bahawa Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat-sifat ma'ani lain-lain juga. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu tajuk dia. Nah, qala musannif rahimahullah. Habis. Adapun hidup itu bukan ta'aluk. Faham? Bukan ta'aluk. Ta'aluk ni bukan tugas. Jadi faham pula sebab apa zat Allah hidup? Sebab dihidupkan oleh sifat hidup. Jadi zat Allah mati, jadi baru klik. Sedangkan zat Allah pun qadim, sifat Allah pun qadim. Dia tak boleh kata gitu. Itu. Adapun hidup itu bukan ta'aluk hanya daripada perkara-perkara yang dinamakan dia samaratus sifat, yang membuah akan sifat, yakni kegunaan atau jaksa bagi sifat. Bukan ta'aluk dia, bukan jenis sifat hayat, bukan jenis ada ta'aluk. Qala musannif rahimahullah. Habis. Bila ada sifat hayat kan, maka kita pun bahalah kalam, sama, basar. Adalah sifat-sifat lain tu. Nak royak kata hak tu Allah Ta'ala bersifat dengan hayat dan sifat-sifat yang lain. Percaman kata, menatang apa percaman? Percaman ni dalil, bukti. Kita mengaji tauhid ni kena waktu baik bukti. Mana bukti sifat kalam Allah Ta'ala? Bukti ada 2, satu bukti nakli, satu bukti akli. Tak boleh dia royak kata Allah Ta'ala hidup. Siapa boleh kata? Dia kata Allah Ta'ala hidup tak? Hidup. Boleh. Lepas tu mana bukti? Tak tulis. Tak boleh kata gitulah. Tak boleh pula dia kata Allah Ta'ala hidup tak? Hidup. Mana bukti? Aku dengar Pak Lan royak. Mutu dah Allah Ta'ala kudrat tu, mana bukti pak mentua kau royak? Tak boleh pakai. Khilaf ulama. Setengah ulama kata orang jenis ni iman dia ni dia kafir dia bagi. Kafir pada Allah, Islam pada manusia. Semayang, puasa, haji, molek, tapi sisi Allah dia kira kafir. Ini kau do'if. Kau doa kata orang jenis taklid tu, orang buat masalah iman ni, dia ini kafir. Sebab takut-takut orang yang dia turut tu lari. Kau yang muktamad kata tak kafir tapi berdosa besar.
Dia mesti mengaji sampai boleh bukti. Mana bukti Allah kudrat, mana bukti Allah hayat. Dia kena royak, kena reti faham. Mengaji tauhid macam tu. Dia kena reti dan kita boleh buat baik bukti. Apalah, lepaslah. Walaupun bukti ijmali dia bagi. Mana tanpa bukti ijmali, bukti borong. Mana bukti Allah hayat hidup? Baharu alami. Apa maksud baharu? Perubahan yang berlaku ini. Akal tak terima perubahan yang berlaku sendiri. Cerah tadi tak boleh buat jadi gelap, tak boleh. Gelap ni tak boleh buat jadi cerah, melainkan ada tukang yang balik belakang mesti hidup tukang tu. Yang tu. Tu bukti dia bagi. Maka luluh dah. Tapi luluh pun kalau orang mari bantah lagi tak boleh jawab dah. Tapi luluh beda diri dia saja. Kalau musannif rahimahullah. Dia mau tanya mana bukti lagi? Kita boleh waktu baik juga bukti COVID-19 boleh. Ni COVID-19 juga jadi bukti Allah hayat boleh. Bukti Allah kudrat. Mana bukti kata Allah Ta'ala ini sifat dia kudrat, sifat hayat? Buktinya COVID-19. Macam mana ni? Dia baru juga COVID-19 tu. Baru ni dia ada sat. Lepas tu dia banyak, dia kurang klik. Ini ada klik. Tak ada. Maka perubahan dari sikit kepada banyak, daripada orang sakit pada mati, yang mati kepada sehat, yang sehat, yang sakit pada sehat tu, perubahan-perubahan tu ada tukang yang merubahkan dia. Maka akan menerima bahawa dia tak lewat sendiri COVID-19 tu, melainkan ada tukang yang mengubahkannya. Tu bukti Allah hayat, tu bukti Allah kudrat, tu bukti Allah iradat, tu bukti Allah sami', boleh bukti belakang. Tu dipanggil baharu. Perubahan tu baharu. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Bermula alam ni bahasa yang bahasa berubah-ubah. Tiap-tiap barang yang bahasa berubah baharu selesai dah. Macam tu ya, bukan payah mana pun. Cuma nak mengaji dengan tak mengaji. Cuma bila kita mengaji akidah ni dia cuma sikit. Sebab duk bahas pening kepala. Kalau dengar ceramah syok. Saya minat dengar ceramah. Kita baca, kita dengar khutbah jemaah lah ni. Pegang tukar ke hatam berapi, tercabut hatam. Tapi tanya minggu depan tak apa, dia kata tak tulis. Mari ustaz lain pula pang berapi sedap. Esok lusa mu tanya mengingat lagi tak tulis. Tapi mengaji kitab kita boleh pegang tak? Tiba-tiba mari malam ni berdiri terpacak tinggi depan kita, kepala lepas pada langit, kaki lepas pada bumi ni, tangan ni dia pegang balik sana kaki. Dia kata aku Tuhan. Setakat ni kita berani ngaku dah Tuhan bukan jenis besar. Peganglah. Sebab dia mengaji. Dia mengaji dah au yattasifa bisigari awil kibari. Mustahil Allah Ta'ala ni jenis bersifat kecil atau besar. Tu untuk mengaji. Dia mengaji kuliah lain, mengaji ceramah lain. Kita boleh pegang, tapi kita tak berasa sebenarnya kita ngerti. Kalau mari malam ni pun kepala lepas pada langit, tangan balik kanan balik sana, kaki balik sini, mata merah menyala, akulah Tuhan. Kita kata dah. Sebab apa? Merah itu arak dengan kita hidup. Merah bersama dengan kain sejadah tu. Ni untung dengan kita hidup. Lepas tu dia gerak-gerak. Bergerak kepada diam kepada gerak baru. Bukan dia Tuhan koding. Lagi tu untung mengaji tauhid ni, untung mengaji kitab, tapi kita reti secara tak berasa. Yang kita duk dengar hebat hak berapi tu pang Ustaz Zamri kokak tengok tu guru baca kitab di pondok, kita menguat kuat, lepas menguat tu air mata kuat. Tapi kita tengoklah hak pondok dijawab lagi pening kita lagi. Ni satu soalan dia beri, dia boleh hurai seperti kita. Faham ke ni? Dia supaya saya dah letak apa kita je lah dia ceramah yang derah dah. Nah,
Faham tuan-tuan? Secara tak sedar kita mengaji kita faham. Faham tu dipanggil akidah kita. Kalau mari malam ni peroyak itu kita faham kan ni. Jenis bergerak pergi mari, diam kepada gerak, gerak pada diam, baru. Bukan Tuhan dia. Walaupun dia badan besar dalam mana. Besar bukan Tuhan, Tuhan bukan besar. Kecil juga bukan Tuhan. Tuhan tidak kecil, tidak besar. Tuan-tuan ni, faham gitu. Kalau musannaf tu yang suruh baca kitab ngaji tu. Cuma panjang masa dan cemu. Ngaji tauhid ni paling tinggi, mula-mula tu ramai. Kalau lama tinggallah 7-8 orang. Hak bertahan. Tapi dia boleh jadi boleh pegang akidah. Satu-satu sifat kena hurai mulai. Qala musannif rahimahullah. Kalau mari pahaman-pahaman lain pun yang bahas dengan kita, liberal ke, plural ke, pragmatis ke, sosialis ke, orang bahas macam mana, apa etis ke, kita boleh pegang atas jalur ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita boleh faham. Dia bahas ayat Quran, hadis pun dia nak pusing kita tak boleh. Right. Dia baca hadis mutasyabihat ke ayat Quran mutasyabihat pun kita tak pening kepala. Dia kata yadullahu fawqa aydihim. Ni mula kata tahu Allah tak ada tangan. Tapi kita mengaji tauhid kita faham dah tangan tu banyak makna. Tu untung supaya apa? Nak pegang susu jalur betul. Hak kena dengan aturan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita kalau musannaf rahimahullah. Percaman. Apa percaman? Dalil bukti. Mana buktinya? Munduk kata Allah kudrat. Mana bukti? Sila boleh buat bukti. Mana dalil Allah kata kamu kata Allah hayat? Tak boleh turut orang. Turut orang jadi taklid. Taklid kita duduk dalam khilaf ulama. Percaman kata dia zat Allah Ta'ala bersifat dengan hayat itu kita fikir pakai otak. Kita fikir sini, dia suruh kita fikir dengan otak. Nak royak kata apa? Nak mencari akidah pakai akal boleh. Menghukum dengan hukum akal. Akal boleh tilik fikir. Tak kena baca hadis Nabi ayat Quran apa. Fikir tengok dengan otak dia. Sebab tu dia buat hukum akal 3 tu, wajib, mustahil, harus. Dia suruh kita fikir. Fikir apa? Nak cari bukti Allah hayat tu. Dia suruh kita fikir kena tengok. Fikir je nak. Kalau tak bersifat. Fikir pula otak sendiri ni. Tuhan ni kalau tak bersifat, kira-kira Tuhan tu memang bersifat dengan hayat, tapi kira-kira supaya nak cari kesimpulan, keputusan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat tu, maka akal kita pula boleh cari dalil. Fikir tengok. Kalau tak bersifat dengan dia, dengan sifat hayat lah Allah, tentu mati. Dia dua tu ya. Kalau Tuhan tak ada hayat, mati. Dia tak hidup, dia mati. Tak mati, dia hidup. Gitu kan. Macam parti politik lah. Kalau tak PAS, dia UMNO. Tak UMNO, dia PAN. Tak PAN, DAP. Tak DAP, PKR. Mana boleh dua-dua parti sekali? Dah. Macam lah juga fikir dengan otak. Kalau Tuhan tak hidup, matilah. Tu jawab pakar dia bagi. Maka apa? Maka kalulah Tuhan tu mati, otak boleh fikir sendiri. Guna akal. Nak cari apa ni? Nak cari bukti Allah hayat ni. Allah tu ada sifat hidup tu. Tentulah tak boleh ada kudrat, iradah ila akhiri. Kalau Tuhan tak ada hidup, maka macam mana nak ada kudrat? Otak fikir sendiri. Macam mana nak ada sifat iradah? Mudahlah jawapan. Macam tu ya. Otak boleh fikir sendiri. Sebab tu mengaji usuluddin dia kena pakai otak banyak. Kena mikir. Letih dah sikit. Tapi dia boleh menjadi akidah pegangan. Kita fikir dengan otak sendirilah. Nak cari bukti dalil ni supaya kita tak jadi orang taklid. Maka kita pun fikir kata kalaulah Tuhan itu tidak ada hayat, maka Tuhan mati. Kalau mati, balah mana nak ada sifat kudrat, balah mana nak ada iradat, balah mana nak ada sami', balah mana nak ada basar, balah mana nak ada kalam. Kalulah dia kata
Maka apa? Bila tak ada sifat-sifat tadi ni, kudrat iradat tadi, maka tak bolehlah mengada apa-apa mungkin pun. Akan jawab sendirilah dengan otak kita. Kalau begitu, Tuhan ni tidak ada kudrat, balaman tidak ada iradat, dia tidak ada kehendak, tidak ada kudrat nak menimbulkan mungkin. Ada tak mungkin? Mungkin tu dia makhluk ni lah. Masa alam tak jadi dia panggil mungkin. Kita dulu ni dia mungkin dua. Mungkin sayujat satu dia panggil mungkin wujud ba'dal adam. Mungkin ada selepas tak ada. Kita ni lah dia panggil makhluk ni. Dulu kita ni pun duduk di alam mungkin. Bukan mungkin daerah tu. Saya dah faham mungkin daerah pula. Kami sana mungkin siung. Bukan mungkin tu nah. Asal kataan kana yakunu kaunan kainun kun. Asal kataan jadi. Mungkin ni kita waktu masa azali dulu, kita di tengah-tengah waktu imkan pengang antara tak ada dan ada, sama-sama berat kita ni. Tuhan nak pergi ada boleh, nak pergi tak ada boleh. Waktu tu kita dipanggil mungkin. Cuk timur bagi ni dia panggil mungkin juga. Dia panggil mungkin wujud ba'dal adam. Mungkin yang ada lepas pada tak ada. Hak tu lah juga. Nak panggil mungkin pun boleh, nak panggil makhluk pun boleh. Kalulah kita fikir dengan otak, Tuhan ni tak ada sifat hayat, maka tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada sama, tak ada ilmu, tak ada kalam. Macam mana nak timbulkan mungkin ni? Maka mungkin ni tak ada. Maka bahu. Jadi berbahung kelik lah. Sebab apa? Ni ada kita ni. Ada kita ni membuktikan bahawa Tuhan ada hayat. Tu dia kata bila ulama Lahore tu, tengok diri kita, kenal diri kita, kenal Allah. Kenal macam mana? Kenal macam ni ni. Mu kenal itu ada, kenal lah. Kalau Tuhan tak ada hayat, malah mana nak ada kudrat iradat? Kalau tak ada kudrat iradat, aku nak ada macam mana? Sedangkan persaksian dua butir mata kita tengok di malam ini, apa orang ni dengan masjid, dengan kipas angin, dengan semua ini, dengan Dr. Mahathir, Datuk Najib Anwar Ibrahim, itu bukti kata apa? Bukti pada Allah ada sifat hayat. Kalau sifat hayat, kalau sifat kudrat tu jatuh juga. Tu bila orang royak kata kenal diri kita, kenallah Allah. Kenal macam tu lah. Bukan kenal royak warna hijau, putih, biru, merah, kuning. Bukan macam kenal Ustaz Zamri, janggut panjang, orang semak-semak. Bukan macam tu. Kenal macam tu lah. Tu dipanggil akidah. Qala musannif rahimahumullah. Maka bahung, dia tak kata bohong, dia kata bahung. Apa tengok kita? Ba'ali hawauna bahung. Jadi bahung tu betul lah, bohong tak tahu. Mari, adalah kita sebut. Maka bahung. Sebab apa bahung? Kerana kita tengok segala makhluk ni dengan butir mata, persaksian dua butir mata, adanya alam, ada gelap cerah sejuk panas, ada masjid taman, ada masjid lunah ni, ada paklan, ada semua ni. Abakek pun ni. Jadi kita semua ni menjadi bukti lah. Bukti hayat ada pada Allah tu ya. Kan nak payah mana? Jadi nak mengajar orang nak pakai bukti mana pun boleh. Esok mengajar pula bukti apa? Boleh pun tu. Bukan nak salah. Supaya nak dikejar kata di Allah ada sifat hayat. Beri bukti apa pun. Bukti Siti Nurhaliza boleh. Boleh. Ada Siti Nurhaliza menjadi bukti ada sifat hayat pada Allah. Sebab apa? Kalaulah Allah tak ada sifat hayat, maka tak ada kudrat, tak ada kehendak. Allah Ta'ala tak berkehendak timur Siti Nurhaliza. Oleh kerana Siti Nurhaliza ada menunjukkan bahawa pada Allah ada iradat, ada ilmu, ada gitu. Jadi nak contoh apa tu untuk beri faham anak murid tak salah ni. Nah, berilah tajuk apa pun. Ni hak baru, buat baru jangan duk pakai hak lama. Ni duk buat contoh lama, orang baru ni pening kepala lagi. Cari contoh baru.
Bagi contoh baru nah. Boleh supaya mudah faham tu. Nak faham tajuk dia nak kata apa? Di Tuhan ada sifat haya. Tajuk tu ya. Kalau musannif rahimahullah. Habis cakap tu. Kalau begitu pada kesimpulannya. Kalau kita mengaji dalam bahasa Malaysia ni, jenis ambil periksa ni. Mengaji kitab tak ambil periksa. CJ pun tak ada. Kemudian dia tanya Ustaz Zamri ada CJ. CJ pula bapak. Ada CJ ngaji kitab. Jadi mengaji dengan tok guru ni dia start daripada muka kulit depan sampai kulit belakang. Habis sok dia ijazah. Ijazahnya nak kita hadiah Fatihah pada Rasulullah dan hadiah pengarang kita. Dengan ini saya mengijazahkan kepada kamu semua. Ijazah macam tu yang ngaji kita. Kemudian dia tanya orang nak tak ada CJ, nama CJ apa? Bukan sakat CJ. Dia mau minta nak kerja jaga pang borok bawa kitab ni bukan laku. Macam ni. Dia laku bila? Laku dalam kubur esok. Kalau mengaji kitab nak dapat CJ, nak masuk esok nak buat kerja tak ada, tak boleh kerja. Jangan kata nak kerja ni nak kerja jabatan agama dia tak beri dia. Sebab tidak ada CJ mengaji bahasa kita ni. Alah muslim. Nak dapat CJ kena masuk sekolah. Dia mau tak CJ tu baik. Saya tak ada CJ apa. Tengok. Kita bahasa mengaji tok guru nah. Tok guru ajar sebagai mengaji sebagai. Dobek kita. Tak cukup halah kita bawa buku. Kena mengapa? Jatuh cara. Dah kira. Kalau balah tu, kalau begitu tu kesimpulannya setelah kita berbahas tadi ni. Maksud dia setelah kita bahas tadi ni, akan kita berjalan tadi ni, kejaklah. Kejak di mana tu? Kejak dalam hati lah. Esok kalau orang jumpa tengah jalan bahas kata Tuhan tu boleh mati, kita boleh jawab. Ada dalil dalam boleh faham lah. Ni. Kejaklah kata dia bersifat dengan sifat hayat, maka kejaklah hati kita. Kata apa? Tuhan tu ada sifat hayat dan juga tak mati. Kena pegang dua tu. Satu kita kena pegang Tuhan ada sifat hayat. Satu lagi kita kena pegang istihalah dia bagi. Apa istihalah? Hukum bagi mustahil tu. Mustahil tak masuk sekali. Mustahil mati itu mustahil. Tak mati tu. Tengok Allah itu hidup. Kita kena pegang satu lagi. Tu satu. Kita dah pegang lah. Tak mati. Kunci tu selesai masalah. Kita dah. Kita makhluk ni. Kita hidup dan mati. Mati ada di kita. Hidup ada di kita. Bila orang wayak kata Ustaz Zamri tadi duk syarah. Sehat molek. Darah pun molek. Nafas pun molek. Umur muda lagi mati. Kita jawab apa? Inna lillahi wa. Sebab apa? Kita terima tak? Boleh jadi. Kenapa? Di kita ada dua benda. Satu hidup, satu mati. Di Tuhan dia sebelah pihak ya. Hidup tak mati. Dua perkara kena pegang. Satu wajib i'tiqad hidup, nombor dua wajib i'tiqad tak mati. Dan kena mana bukti hidup, mana bukti tak mati. Dia ada empat benda. Kita satu-satu sifat kena pegang itu. Baru selesai mengaji akidah itu. Kalau musnah. Kalau kita manusia makhluk ada dua kita. Hidup ada di kita, mati ada di kita. Kalau Tuhan nak panjang umur, dia kata Ustaz Zamri panjang umur 300 tahun. Boleh jadi, harus akan iman. Ashabul Kahfi, manusia macam kita, Allah tidurkan, matikan 309 tahun. Lepas tu hidup boleh? Boleh, sebab dia duduk gini. Bila sebut baharu macam ni, dia boleh ikut ni, boleh gini. Kalau Tuhan kehendaki kiamat tak jadi, boleh tak? Boleh, harus, kerana dunia ini baharu. Kalau Tuhan nak boleh jadi kiamat tak? Boleh. Tak boleh jadi kiamat pun boleh. Sebab kita ada dua benda. Faham situ ya? Tuhan tak boleh, dia sebelah pihak. Tuhan hidup tak mati. Kita hidup dan mati, dua benda duduk situ. Maka jangan lebih mudah gitu. Kalau musannif rahimahullah. Berapa masuk isyak? Aku ni ikut undang-undang 8.51 boleh. Abu lambat lagi weh.
Dia mau kata kena ikut SOP. Nak tanpa tak tu SOP tu. Okey. Bahasa orang putih. Ni yang kutu SOP tak tu tapi PKP kutu. PKP tu pakat kena berhabis. Duit tabung anak pun pakat berhabis. Duit KWSP pakat berhabis. Tu kalau PKP lajak lagi mampus kekeng tu. Tu PKP mula PKP pakat kena berhabis. Bukan kita seorang, orang kaya, orang miskin, orang apa, semua macam tu. Orang ada kerja tak ada kerja, semua kena berhabis. Cocok tu duit sampai habis. Pakat kena berhabis. Belonok besar hak asrama klik rumah. Masak nasi ni sehari tak jadi 3 kali dah, jadi 6 kali. Kami orang kampung boleh gagak, boleh tubik ke. Pekan nak tubik ke depan rumah tak boleh, polis kacau. Kami tubik. Kampung bebas ke. Taklah orang panggil stres, orang putih panggil. Stres ni. Dia tu stres lah. Serabut perut, kami tak serabut perut apa. Tengok. Tu dia panggil PKP, pakat berhabis. Minta-minta jangan sambung lagi lah. Nampak teruk sangat lah. Musannaf rahimakumullah. Ini pemimpin pun satu perkara. Lah manusia kalau PKP dia malu kalau rebut jawatan. Aku pening sungguh. Hidup kacau apa? Urus selesai hak barang dulu. Tunggu pilihan raya ambil lah. Ini bukan soal politik dia nak rakyat siap. Pemimpin sepatutnya macam tu. Tolong hak ada tak usah banyak ini ekonomi macam mana. Nak sekolah apa pening. Anak saya yang sekolah ada, yang tak sekolah ada, aku tak tahu. Pening sungguh ni. Ada yang kena pergi atas asrama. Hak seorang kena duduk rumah. Hak ni pergi mengaji, hak ni tak mengaji. Saya pun tak tahu lah. Hak ni tak selesai lagi. Sepatutnya pemimpin pakat tolong bantu. Apa hari dah nak pihak raya. Tak salah gebuk lah. Ni kalau tukar pula ni, lagi gila babi lagi. Hak anak duduk mengaji kena klik. Hak tak mengaji kena pergi. Tidak apa anak klik rumah, pak pergi mengaji. Boleh jadi. Jadi gila babi ni. Tak salah kelahi jadilah. Sebab masa pendek sangatlah. Kita lu letih banyaklah. Kerajaan lu ada ni pun nak selesai, ni pun tak selesai. Ni kalau naik hal lain kementerian baru pula, dia buat undang-undang baru pula. Ibu bapa pergi mengaji, anak jaga rumah. Pak Lang. Lapis-lapis Pak Lang kena jadi tukang kebun. Sekolah. Tak, tu kita takutlah dalam keadaan teruk baru ni pun tak ya. Patutnya kerajaan macam tu cara pemimpin-pemimpin ni. Umur kaya lah, duit berlama lah. Lu kelahi rebut cip lo bapak apa lagi. Selesai tu. Yang kita. Dan bukanlah hidupnya Ta'ala itu dengan sebab ada ruh. Dengar mulai. Sorry. Sakat tu dulu. Dan bukanlah hidupnya Ta'ala itu dengan sebab ada ruh. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda bunga tu. Dan bukanlah hidupnya tu. Hidupnya Ta'ala tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fiddin wa alimna ta'wil. Waja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.